Ayat berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Aw miskinan dha matrabah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Maksudnya, dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi derajatnya di sisi Tuhan itu. Dan apa jalannya? Engkau dapat mengetahui apa dia amal-amal yang tinggi derajatnya di sisi Tuhan itu. Di antaranya bagi orang yang mampu ialah memerdekakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim dari kaum kerabat atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Selain daripada ia tidak mengerjakan amal-amal itu, ia tidak pula menjadi dia orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Ketahuilah bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi derajatnya di sisi Tuhan, merekalah golongan pihak kanan yang akan beroleh syurga. Dan sebaiknya orang-orang yang kufur engkar akan ayat-ayat kami, merekalah golongan pihak kiri. Mereka ditimpakan azab seksa neraka yang tidak ditutup rapat. Neraka yang ditutup rapat supaya bertambah kuat kesan kebakarannya. Setelah kita baca dalam ayat-ayat yang terdahulu berkait dengan Abil Ashad bin Kildah, seorang pemimpin musyrikin yang gagah perkasa, yang menunjukkan gagah tubuhnya, yang hartanya banyak, dibelanjakan hartanya untuk menentang Islam, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengingatkan bahawa Allah yang memberi kepada mereka segala-galanya, termasuk bibir mulut mereka yang boleh makan, minum, boleh bercakap, termasuk dua mata dan lidah, termasuk anggota yang lain. Dan Allah tunjukkan kepadanya dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang jahat. Sepatutnya digunakan segala nikmat itu untuk melepaskan diri daripada halangan-halangan yang menyekat untuk mencapai kepada kejayaan dan kebahagiaan. Falaqtahamal 'aqabah. Mengapa dia tidak gunakan segala harta itu untuk membolehkan dia melangkah segala halangan-halangan yang menyekatkan dia untuk mendapat selamat dunia dan selamat di hari akhirat? Aqabah ni asal dia ialah halangan-halangan, sekatan-sekatan yang menyusahkan dia dalam perjalanan hidup, termasuk perjalanan untuk cari harta. Susah, tapi nak menghadapi hari akhirat susah lagi.
dia kena sedar. Allah Ta'ala jadikan kesihatan tubuh dia, harta benda dia, untuk mengerjakan amal kebajikan, bagi menyelamatkan dia menghadapi kesusahan di hari akhirat. Wa ma adraka mal aqabah. Dia tahu ke tidak apa dia halangan-halangan itu? Halangan hari akhirat, halangan selepas mati, dia reti ke tidak? Patutnya dia kena reti lah. Kan dia duduk tengok orang mati hari-hari. Sepanjang masa ada orang mati. Harta tinggal begitu saja. Segala kekuatan dia hilang. Sepatutnya dia gunakan susah payah yang menghasilkan harta itu untuk amal kebajikan, bagi menghadapi susah payah selepas dia mati dan menghadapi hari akhirat. Fakku raqabah, di antaranya ialah memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba yang pahalanya sangat besar. Ini adalah pendekatan Islam untuk menghapuskan perhambaan di kalangan sesama manusia. Kerana perjalanan hidup manusia ini berlakunya peperangan. Yang kuat menawan yang lemah. Dia pergunakan yang lemah ini sampai ke peringkat dijadikan hamba abdi. Islam tidak menghapuskan hamba abdi sekaligus, tetapi dengan mendidik manusia. Mendidik bahawa memerdekakan hamba abdi dapat pahala yang besar. Buat beberapa dosa, balasan hukumannya memerdekakan hamba. Di antaranya ialah bersetubuh dengan isteri di bulan Ramadan. Denda yang pertama memerdekakan hamba. Bersumpah langgar sumpah. Denda yang utama memerdekakan hamba. Mereka yang lakukan zihar, menyamakan isteri dia dengan mak dia. Denda yang pertama memerdekakan hamba. Membunuh dengan tidak sengaja. Denda yang pertama memerdekakan hamba. Barang siapa memerdekakan hamba, pahalanya sangat besar. Sehingga memerdekakan hamba dijadikan denda kesalahan-kesalahan yang besar dalam kehidupan manusia. Fakku raqabah, memerdekakan hamba. Itu satu cara untuk meninggikan martabat manusia sehingga boleh melangkah halangan-halangan yang tersekat, yang menyekat dia untuk menuju kebahagiaan di hari akhirat. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, ataupun memberi makanan. Memberi makanan yakni kepada orang-orang yang memerlukan makanan pada hari kesulitan, hari berlakunya kemarau, makanan payah, berlakunya inflasi, harga barang yang naik, orang payah nak beli barang makanan. Kita yang kaya ni gunakan kekayaan itu untuk membantu mereka yang susah ketika menghadapi bencana kehidupan ini. Sama ada bencana alam dengan sebab banjir, kemarau dan suatu bencana peperangan, termasuklah bencana ekonomi yang menyusahkan orang-orang yang susah. Patutnya mereka yang senang gunakan duit daripada kesenangan itu untuk menolong, memberi makan kepada mereka-mereka yang memerlukan makanan. Yatiman za maqrabah, ataupun anak yatim yang ada hubungan keluarga dengan dia. Tolong anak yatim. Gunakan duit itu untuk bantu anak yatim. Au miskinan dha matrabah, ataupun orang miskin yang terpaksalah sampai ke tanah. Dibandingkan kesusahan miskin ini, siapa melepek ke tanah susahnya kemudaratan hidup itu. Tolong orang miskin yang berada dalam kesusahan ini. Gunakan kekayaan itu. Jangan gunakan kekayaan untuk lawan Islam. Ini gunakan kekayaan untuk lawan Islam. Gunakan kekayaan untuk menegakkan Islam. Guna duit untuk tarik orang kafir masuk Islam. Beri bantuan mereka yang nak menegakkan Islam. Orang miskin supaya ada peluang bagi dia untuk mengerjakan amal kebajikan dengan sebab kita tolong dia. Itu hikmat. Menolong mereka yang miskin dan susah. Ini digunakan untuk rasuah,
Rasuah pula untuk lawan agama, untuk lawan Islam, rosakkan Islam. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian jadikan amalan-amalan yang baik itu untuk bersama dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kasih sayang di antara satu sama lain. Kalau tak boleh WPT, cakap baik, ucap baik, nasihat yang baik, suruh orang ikut yang baik, jangan buat kerja jahat, suruh benda yang diizin oleh Allah Ta'ala, suruh orang bersabar menghadapi kesusahan. Kita tak mampu nak beri piti, nasihat dia biar dia sabar. Satu caranya. Orang menghadapi kezaliman, tolong dia. Tak mampu nak tolong, suruh dia sabar. Dan berpesan kepada orang lain supaya tolong orang lain, supaya berkasih sayang di antara satu sama lain. Nasihat orang, kempen orang supaya beri derma, tolong orang-orang yang susah. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang kanan, iaitulah yang menerima suratan amal pada hari akhirat dengan tangan kanan, merupakan ahli-ahli syurga. Amalan soleh mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Suratan amal soleh itu diserah melalui tangan kanan mereka. Itulah orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, termasuklah Rasulullah SAW, yang menentang Rasulullah, yang lawan Rasulullah, yang lawan Quran, lawan kitab Allah, mereka itulah orang-orang yang celaka. Yang celaka pada hari kiamat diserahkan suratan amal mereka dengan tangan kiri. Merupakan satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim narun muqsadah. Di atas mereka api neraka yang berlapis-lapis, yang tertutup. Bukan saja berlapis-lapis, tertutup pula sehingga tak boleh nak bengah, tak boleh nak akak kepala, nak akak tubuh. Diseksa dengan azab neraka, dengan seksa yang sangat menyakitkan. Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adabik wa najjina min dhalika ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau binasakan kami dengan murka-Mu, dan jangan engkau binasakan kami dengan azab-Mu, dan selamatkan kami wahai Tuhan. Itu permohonan yang kita kena buat setiap masa. Wallahu a'lam.